ataupun air yang kita nak ambil wuduk ini, kita kena tahu air itu mutlak. Nak tahu ni tuan-puan, isu dia ni dia ada isu tertentu. Bukan isu biasa, tidak. Kalau biasa tuan-puan masuk bilik air, tengok air dalam baldi, itu tak menjadi isu. Tak menjadi isu. Kita tengok air itu, air yang tidak, orang panggil apa, tak nampak jelas air itu najis, tak ada bau, tak ada apa, maka kita boleh guna air tersebut. Kerana secara umumnya, tuan-puan, air itu dipanggil air yang suci. Tapi isu yang kita nak bincang malam ni, dia lain. Kenapa nak kena yakin ataupun zon air yang kita nak guna itu air mutlak? Dia berlaku pada situasi dua bekas air, dua baldi air yang sebelumnya kita confirm, kita yakin masuk najis salah satu daripada dua bekas. Ini dia situasi ni. Bukan situasi kita masuk tandas, ada air, ragu-ragu pula boleh tak guna air ni, kok masuk, kok terpencik, kencing. Yang tu tak menjadi isu. Ragu-ragu itu tidak memberi kesan, tidak memberi panggil implikasi kepada hukum. Tetap air di dalam tandas itu tetap hukum dia suci. Tak perlu kita ragu-ragu. Walaupun syaitan kacau kita, boleh guna ke tak boleh guna ni? Kok dia main kok tak boleh. Kok tak boleh dijadikan hukum. Kok lah, siapa mari hantam kecing dalam sambil berdiri, terpancuk masuk dalam baldi, dia andaian. Andaian tak boleh dijadikan hukum. Tak boleh, andai-andai tak boleh dijadikan hukum. Baik, situasi kita fokus dulu. Sebelum lepas ni kita akan cerita balik isu ragu-ragu dalam tandas tu. Situasi ni tuan-puan, kenapa kita nak kena confirm, yakin ataupun zon? Dua level ini yang diambil kira di dalam syarak. Level ketiga syak tidak diambil kira. Maksud syak ini, dia tak memberi kesan kepada hukum. Syak, najis ke tidak, najis ke tidak, najis ke tidak, kembali kepada asal, tak najis pun air ini. Yang diambil kiranya lah dua penilaian. Penilaian pertama di dalam syarak, dia panggil yakin. Apa dia yakin? Ma yahsulu bil musyahadah. Kita mendapati suatu perkara itu secara musyahadah. Macam mana musyahadah? Secara melalui panca indera. Itu dipanggil yakin. Kita dapat suatu info itu melalui penglihatan kita. Kita tengok betul najis masuk. Itu dipanggil hukum air ini najis secara yakin. Itu level yakin. Bukan yakin orang kita. Orang kita ni dia ragu-ragu pun dihantam yakin. Yakin tak? Memang mana? Memang apa? Takkan tak masuk? Takkan pula dah. Dah kata yakin. Dia main kona. Dia tak tahu penilaian nak guna tu kan. Level-level ni dah hilang habis dah. Tu kena struktur balik level syarak ni. Kena pandai guna. Yakin, yang kedua zon, yang ketiga syak. Pertama yakin ni tuan-puan, kita dengar. Kalau benda itu kita kena dengar sendiri. Benda yang boleh dengar, kita kena dengar. Tu dia panggil ma yahsulu bil musyahadah. Dapat satu perkara itu secara jelas melalui panca indera kita. Kalau benda yang boleh taste, boleh rasa tuan-puan, kita rasa. Air ni bau, rasa tak najis? Ya, rasa najis. Maka yakin najis ada. Itu dipanggil yakin najis ada dalam air. Kenapa? Kerana dia dah taste dengan lidah dia. Itu dipanggil info melalui, dapat info melalui panca indera. Kalau tengok najis, nampak najis. Ya, dia tengok ada dalam baldi tu ada najis. Itu yakin, bukan zon. Level kedua tuan-puan. Level kedua, nama dia ialah zon. Ini bahasa syarak, zon. Orang kita jangan guna ni tuan-puan. Zon ni jangan guna. Yakin dia guna. Yakin tak? Yakin. Cuma dia tak tahu ya yakin tu macam mana indikator yakin itu. Dia orang panggil apa, benda yang sama-sama pun dia dah kata yakin. Benda tak tahu punca pun yakin juga. Tak yakin dia kena jelas dengar. Sebab tu saksi ni tuan-puan, saksi ni yang adil ini, dia nak jadi, dia ni nak sabit hukum, satu hukum dalam Islam, kena yakin. Yakin apa? Dia kena tengok sendiri. Siapa dia? Nak jadi saksi tu, nak sabit satu hukum. Kita nak tuduh seorang ini mencuri.
Nampak tak kita ambil barang, dia ambil barang tu? Nampak. Itu dipanggil saksi, boleh jadi saksi. Kenapa? Memang dia tengok sendiri. Si fulan bin si fulan ambil barang ini. Bukan andaian. Bukan main tuduh, tidak. Ini dia panggil saksi dalam Islam. Islam dia nak jelas satu benda. Kalau benda itu, benda tengok, kena tengok. Benda boleh taste, kena rasa. Benda boleh dengar, dengar. Itu dia panggil yakin. Yang kedua ialah zon. Zon apa dia tuan-puan? Zon ini, dia panggil cenderung hati, ataupun kuat sangkaan hati, dengan sebab. Dia kena ada sebab, barulah kuat sangka hati dia. Dengan sebab ada dalil. Ada tempat yang dia boleh berpegang. Itu dipanggil ada dalil. Ada bukti, ada benda yang dia boleh jadikan dalil untuk menguatkan kecenderungan hati dia ada najis. Kalaulah tidak ada dalil, tidak ada benda pun untuk menguatkan hati dia bahawa dalam baldi ini ada najis, maka tak dinamakan zon. Yakin lagilah tak boleh. Zon pun tak boleh. Kenapa? Kerana dia tidak ada satu benda yang boleh jadikan dalil, yang boleh jadikan bukti untuk menguatkan hati dia. Kata dalam baldi ini ada najis. Itu dipanggil zon. Dan zon ini, dia kena ada satu benda yang dia boleh jadikan dalil. Jadi pegang dengan benda itu, nak menguatkan hati dia. Kata, oh, zon. Berat hati dia. Kata dalam baldi ini ada najis. Macam mana contoh dia tuan? Contoh sahaja. Zon ni tak kisah apa pun, asalkan ada benda dia boleh berpegang. Contoh dia, dua baldi ini yang dia nak kata yakin ataupun zon. Kata air ini air mutlak. Sebelum tu dia dah confirm, yakin, nampak najis jatuh dalam salah satu daripada dua bekas yang kita nak guna air ni. Kalau tak nak guna ambil wuduk, tak nak guna mandi wajib, tak jadi isu. Tak jadi isu pun. Tapi oleh kerana kita nak guna air ini, ambil wuduk, nak guna air ini mandi wajib, maka kita kena pastikan syarat sah dia, kena pastikan yakin atau zon air ini mutlak. Macam mana? Situasi dia, kita dah tahu dua bekas ini memang ada najis jatuh. Salah satu daripada dua bekas memang ada najis jatuh. Cuma kita pergi tinggal sekejap, datang balik, dah keliru. Dah confused. Yang mana satu air yang masuk najis tadi ni? Di mana satu yang air tadi masuk tadi cicak contohlah. Mana satu najis yang air ni najis tadi? Kita kena yakin dan kena zon. Kalau yakin tengok, perhati tengok, ini air bau najis. Settle. Mana tu najis? Yang ni confirm air mutlak. Itu yakin air mutlak. Tapi kalau tak nampak tuan-puan, tak nampak pun. Bau pun tak boleh trace, tengok pun tak ada tanda najis. Maka kena zon. Kuat sangka. Tadi aku tengok ni, baldi ni duduk tepi ni. Tepi ni lah hak masuk najis tadi ni. Soal orang tukar ke apa, itu tak apa. Jadi kita nak cari benda yang boleh menguatkan hati kita untuk kata yang mana satu daripada dua ini najis masuk. Supaya satu ni bukan confirm. Satu ni zon tak najis. Maksud zon air mutlak. Itu penggunaan tepat kita. Jangan kata satu ni confirm tak najis. Confirm air mutlak. Bukan confirm. Itu dia panggil zon. Yang kuat sangka hati saya, saya rasanya berdasarkan pengamatan saya, yang ni mutlak ni. Ada cium apa semua tak ada najis. Baru boleh guna dia. Baru boleh guna. Itu zon. Level yang ketiga tidak ambil kira. Level ketiga apa dia? Syak. Syak tak boleh. Kalau selagi mana syak, jangan guna air itu untuk ambil wudu. Najis ke tak najis yang ni? Yang ni pun, najis ke tak najis? Najis tak najis? Gunalah. Senang cerita, duk main air 2-3 minit dah ni. Tak boleh. Kena dulu dua ni, duk main air. Dua-dua air lah. Yang ni pun tak confident. Yang ni pun tak confident. Nak guna yang mana? Ni pun boleh jadi tak najis. Ni pun boleh jadi tak najis. Itu ragu-ragu. Selagi ragu-ragu, tak boleh guna air tersebut. Kenapa? Kerana kita dah confirm sebelum ni salah satu daripada dua baldi itu masuk air, masuk najis. Tapi kalaulah isu tuan-puan, isu yang ramai orang panggil orang duk berlaku, masuk tandas dia ragu-ragu.
Yang tu tak termasuk dalam perbincangan kita. Sebab memang kita tak yakin. Tak yakin pun kita tengok dalam baldi ni, dalam tandas ni, tak yakin kata nampak warna najis. Tak yakin kata ada bau najis. Tak yakin nampak najis, tak yakin bau najis. Dia 3 ciri tadi. Bau, warna, rasa. Tak perlu rasa tu, Pak. Tak perlu minum air dalam baldi tu. Apabila tak yakin, maka kembali kepada asal. Tu kaedah dia. Dia lain dengan isu yang kita bincang. Asal apa dia? Asal air itu suci. Selagi mana kita tak yakin yang kata ada najis, maka boleh digunakan air itu. Tak perlu orang panggil was-was ataupun ragu-ragu. Cuma kita was-was tu sebab kita duduk terbiasa, duduk nak jaga kebersihan, baguslah. Tapi nak cerita guna tu boleh. Soal kita tak berapa selera nak guna, tak berapa confident tu tak apalah. Tapi hukum boleh guna. Kenapa? Hukum air dalam tandas itu suci. Dia tak boleh andai. Tak boleh andai. Habis. Yang kelima, settle. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Itu yang kelima. Yang keenam. Keenamnya, syarat sah mandi dan juga syarat sah mengambil wuduk ini disyaratkan ketiadaan sesuatu yang menegah, yang menghalang akan sampai air kepada anggota keduanya ni mandi dan wuduk. Jangan ada satu benda, tak kisah apa pun benda, umum. Benda apa? Benda yang menghalang daripada air menyerap ke kulit kita ketika kita nak ambil wuduk ataupun ketika nak mandi wajib. Tak kisah apa pun, tak boleh. Kalau ada benda itu yang menjadi penghalang daripada menyerapnya air ke kulit kita, maka dia menegah daripada sah sembahyang. Menegah daripada sah wuduk. Sebab kita duk bincang syarat sah wuduk dan mandi wajib. Contoh apa yang boleh menegah ataupun menghalang? Contoh tuan-puan, contohnya cat, contohnya getah, sisi ikan, tu liquid paper tu, cat macam cat tu. Ini benda yang boleh menghalang. Kalau ada saja benda tu dia boleh menghalang daripada kena air ke kulit kita, maka tidak sah status wuduk kita. Apabila tidak sah tuan-puan, dia kena macam mana? Bukan repeat semua, kena mandi balik. Tempat itu saja. Contoh macam mana tuan-puan? Kita ambil satu contoh. Contoh wuduk. Mandi mudah. Mandi simple saja. Sebab dia satu anggota mandi ni. Mandi ni tuan-puan, seluruh badan kita daripada ujung kaki sampai ujung rambut dikira satu anggota. Mudah. Dia tidak ada tertib. Kalaulah kata ada sisi ikan, ada cap, ada benda yang kalis air, maka kita buang benda itu, kita ambil air, ratakan. Yang lain tak perlu dimandikan lagi. Hanya tempat ini sahaja yang menghalang air kena, yang tak sempurna hadas, masih lagi ada hadas besar. Kat sini saja yang kita kena komplitkan. Ambil air, komplitkan tempat tu. Dia tidak ada tertib. Tetapi yang kompleks sedikit ialah wuduk. Sebab wuduk dia ada tertib. Wuduk ni kalau ada satu menghalang, kita kena buang benda tu, wajib basuh balik dan tengok kedudukan dia. Sebab tertib. Tertib ni apa dia tuan-tuan? Tertib dalam mazhab al-Imam Syafi'i wajib, bukan sunat. Dalam mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dia sunat tertib. Dia wajibnya mualah. Dia berbeza sedikit. Berbeza mazhab, berbeza cara dia. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal, wajib tertib. Mualat sunat. Mazhab kita sama. Wajib tertib. Mualat sunat. Mazhab orang lain, sunat tertib. Mualat wajib. Pening juga tuan-tuan. Betul tak nak cerita mazhab orang lain. Nanti tak tahu yang mana satu. Terlupa mazhab kita. Baik kita fokus satu mazhab saja. Dia pening, dia kata tak, mana satu boleh, mana satu wajib, mana satu sunat. 4 mazhab tu. Jadi kita fokus satu saja. Apa dia? Wajib mengikut susunan anggota yang ditetapkan oleh syarak. Tu dia panggil tertib. Wajib. Bermula dengan yang pertama, penyusunan yang pertama ialah muka. Muka itu dia panggil tertib yang pertama. Kemudian tangan hingga siku,
Tertib yang kedua, susun yang kedua, dan susun yang ketiga ialah sapu kepala, kemudian susun yang keempat kaki. Yang ni dia kena ikut susunan. Tak boleh kita skip, tak boleh kita ikut dam, tak boleh. Maka kalaulah tuan-puan, kalaulah contohnya benda yang menghalang air kena ke kulit itu berada di tangan. Contohlah tangan kita. Cap ke apa tak kisah tuan-puan, tapi kena benda menghalang lah. Yang celup dakwah tu tak apa. Saya mengajar satu tempat, kebetulan bab wudu. Dia pun cerita, ustaz, lepas tu saya mengundi, dia kata tak boleh kali air, tak boleh kena air ni, dia kata. Apa buat macam mana? Kata, tak solat ke? Solat lah. Lepas tu wudu, ambil lah. Tu saya nak tanya, nak kena tayammum tak? Ketinggalan zaman sungguh, saya kata. Kenapa? Dakwah tu boleh. Kan kita dah bincang tahun berapa lagi JAKIM dah keluarkan masa nak undang-undang nak mewajibkan dakwah tu dah bincang awal lagi. Dah kena luluh JAKIM. Dakwah yang digunakan di dalam pilihan raya itu adalah dakwah yang kalis air. Bukan kali air. Apa serap air apa? Serap air. Bukan kali air. Kali air memang tak sah ambil wudu. Air boleh masuk. Tak tahulah kau tuan-puan dakwah lain. Kena tengok kena test lah. Test titih air, masuk dah air. Dia kata, tak kena kulit tu. Kenapa? Kena dakwah saja, kulit tak kena. Kena kulit. Kerana dakwah dengan kulit tu dia sebati lah. Jadi dakwah pilihan raya tu tuan-puan okey yang tu. Sebab apa? Sebab dia tak termasuk benda yang kalis. Dia termasuk benda yang menyerap air. Dia sama macam inai. Inai ni tuan-puan, inai apa nama ni yang ori ataupun inai yang diproses. Cuma inai yang diproses itu berhati-hati sebab apa? Sebab kalau di pasaran dia perlu kepada proses JAKIM. Sebab tu kena cop halal ke tidak. Kenapa? Kerana kat situ takut ada suatu benda campuran dia yang boleh kalis air, yang tak menyerap air. Itu dia. Tapi kalau natural ni tuan-puan, yang ori, yang ni pokok ni, itu tak menjadi isu lah. Contoh tuan-puan, kita ada cap. Ambil wuduk sempurna dah, ambil wuduk. Basuh muka, niat, semua komplit. Lepas nak solat, gaya nak pergi takbir, tengok-tengok di tangan kita ada benda yang menghalang. Macam mana cara nak buat? Kalau kita lah tuan-puan tak tahu cara bedah macam mana, ambil wuduk lain. Mudah kita. Ambil wuduk lain dia tak? Ambil wuduk yang kedua tuan-puan, niat dia panggil niat yang sia-sia. Niat tu kerana kita dah ada wuduk cuma tak sempurna je. Bukan cara dia kena repeat lain, tidak. Cara dia macam mana? Cara dia tuan-puan, apabila kita tahu benda ni ada di tangan, buang benda itu, kemudian basuh tempat yang tak kena. Basuh tempat tu je. Tak perlu niat. Kerana niat dah sempurna basuh muka. Aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala dah komplit dah. Maksudnya, muka dah terangkat hadas. Cuma yang tak terangkat hadasnya ialah tangan dan anggota lain. Maka cara dia, kita basuh tempat yang tak kena air tu, dan contohlah, seinci saja tempat terkena air, basuh, sempurnakan tempat yang tak terbasuh itu, settle. Langkah kedua, jangan berhenti tu saja. Langkah yang kedua, kena teruskan basuh seperti biasa anggota seterusnya. Walaupun tadi kita dah basuh cantik. Anggota seterusnya apa dia? Anggota seterusnya sapu kepala. Kena sapu balik. Sapu yang pertama tak jadi. Kenapa? Kerana tertib. Tu poin dia tuan-tuan. Tertib ini apabila kita buat satu benda, satu anggota tak sempurna, tak boleh langkau susunan seterusnya. Kalau kita buat pun dia tak sah nama dia. Tak sah. Walaupun cantik, kita sapu cantik semua, tapi starter dia tidak sah. Kenapa? Kerana susunan dia terbatal, tak ikut susunan. Kan kita ikut susunan? Ya, syarat dia kena sempurna anggota sebelum baru boleh langkau ke anggota lain. Kalau selagi tak sempurna anggota tu, kalau kita buat cantik pada anggota lain, dia tak diterima. Itu syarat dia yang diperuntukkan. Maka tuan-puan, cara dia jangan basuh tempat tu saja.
kita kena basuh tempat tu, teruskan sapu kepala seperti biasa dan basuh kaki seperti biasa. Kalau nak sunat, telinga, kemudian kaki. Itu cara dia. Itu cara dia. Tapi kalau orang repeat awal balik pun bolehlah, betul lah. Cuma yang tak betulnya, basuh muka itu tidak dikira. Basuh muka dan niat baru itu tidak dikira. Kenapa? Kerana dia dah ada wuduk separuh. Maksudnya bukan ada wuduk, dia dah terangkat separuh dan tak perlu diniat baru. Macam orang ada wuduk lah tuan-tuan. Orang ada wuduk, tiba-tiba datang was-was, datang ragu-ragu, batal ke tidak, batal ke tidak, batal ke tidak, hantam dia ambil wuduk baru. Ambil wuduk baru tidak dikira. Kenapa tidak dikira? Kerana status di wuduk dia ada. Walaupun dia tak confident, tak berasa, tak puas hati. Dia kata senang cerita ambil wuduk lain lah, tak payah duduk layam sangatlah. Ada wuduk, tak ada wuduk, ada wuduk, tak ada wuduk. Lama dah fikir, ambil wuduk lain lagi. Ambil wuduk lain tu buat letih saja, dan kalau ambil wuduk lain di surau, ada implikasi hukum. Kenapa? Dia membazir air, bukan tempat yang diperlukan. Jadi, kalau jenis nak puas hati tuan-puan, kalau dia tak puas juga, kena batalkan dulu. Tu berpuas hati, batal dulu. Baru ambil lain. Tu baru confident. Confident apa? Yakin dia tak ada wuduk. Kerana syarat sah, tuan-puan, syarat sah mengambil wuduk ini, syarat sah niat ini, dia kena yakin ada hadas. Tak boleh syak. Maksudnya yakin dia ini ada wuduk ni, baru dia boleh niat, aku mengangkat hadas, aku mengambil wuduk. Kenapa dia nak kena yakin? Barulah sah niat dia. Kerana dia nak kena niat apa? Niat aku mengambil wuduk. Ataupun aku mengangkat hadas. Kena confirm dia ni ada hadas. Duk main air, batal ke tidak? Air batal ke tidak? Air batal ke tidak? Itu orang panggil tak confirm. Kalau tak confirm, tuan-puan, formula dia macam mana? Kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Kaedah ini sangat luas dia punya perbincangan hukum. Kembali pada asal. Asalnya, ada wuduk kita maghrib tadi? Ada. Lepas maghrib itu, masa duk ngaji ni, dia takut-takut terkeluar. Takut-takut angin terkeluar, maka kita ni tak yakin lah. Takut-takut ni dia kata nak bagi puas hati, ambil. Maka ambil itu tidak sah. Kenapa? Kerana dia dah ada wuduk. Sebab tu kena yakinkan dululah. Yakin ni, confirm dulu batal. Confirm batal. Mudah je nak batal wuduk ni tuan-tuan. Tak payah dulu teram ketuk, tengah orang nak macam mana nak ketuk. Tak. Ketuk ni bukan boleh mudah-mudah. Lepas tu nak buat macam mana? Tengah tu fikir macam mana nak batal wuduk ni. Batal wuduk kan payah pun. Selak kain je. Cara batal wuduk dia panggil selak kain. Mudah je. Dia kata selak kain perkara batal wuduk. Bukan. Bahasa orang tua lah. Kalau selak kain batal wuduk kacau. Terselak sikit batal wuduk. Terselak batal wuduk. Selak kain dah pegang lah. Pegang apa pula? Dia tanya lagi. Tu kacau lah. Nak pegang apa Ustaz? Oi, dia betih ke? Betih tak batal wuduk. Pegang tempat. Dia panggil tempat sulit. Tu je lah. Jangan pegang berlapik. Jangan pegang berlapik. Pegang underwear, pegang atas underwear. Tak jadi. Dia kena pegang betul. Jangan pegang berlapik. Tak batal berlapik. Dia kena pegang betul-betul dia. Dia bertemu kulit dengan kulit. Habis. Yang seterusnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang ketujuh daripada 12 syarat sah mandi dan wuduk ialah hendak mengalir air atas anggota. Ni syarat dia, hendak ni wajib. Mesti mengalir air atas anggota yang dibasuh akan dia. Mandi wajib tuan-puan kena mengalir air, dan ambil wuduk juga kena mengalir air, melainkan kepala saja tak disyarat mengalir air. Apa maksud mengalir air tuan-puan? Mengalir air ni maksudnya bergerak air. Dia bukan statik, tidak. Bergerak air daripada tempat ke tempat yang lain. Tu dia panggil mengalir. Sebab itu cara untuk mengalir ni, apa saja kita buat tak menjadi isu, asalkan mengalir. Sama ada caranya kita nak jirus, caranya kita nak cucur, caranya kita nak spray, boleh asalkan mengalir air.
Kalau sapu ni pula, sapu ni dia tak mengalir air. Tu sapu. Beza dia kalau statik duduk tempat tu je, air tak bergerak pun, tu dia panggil sapu. Contoh, tangan kita lembab ni tuan-tuan, kita letak saja. Tangan kita ni tak ada air bergerak pun, lembab je tangan ni, basah-basah saja. Maka kita lap ataupun kita orang panggil apa? Kita letak di anggota kita. Bergerak dah air, tidak bergerak pun air. Itu dia panggil menyapu. Maka tidak sah mandi wajib sekadar menyapu, dan ambil wuduk sekadar menyapu, maka tidak sah. Lepas tu orang tanya, boleh tak dia kata ambil wuduk spray air? Kan pakai spray yang tu kan, spray air botol di Mekah tu kan, botol macam ni. Kemudian dia pakai spray je air. Maka jawabnya tuan-puan, boleh asalkan spray itu mengalir air, asalkan bergerak air. Dia spray di anggota, kemudian dia kata tu sunat. Meratakan air dan mazhab kita sunat. Kenapa? Kan termasuk dalam kaedah al-khuruju minal khilaf mustahabun. Karena mazhab Maliki, mazhab Hanafi meratakan air ini wajib di sisi mereka, maka kita nak meraihkan mereka wajib, kita juga buat. Maka buat kita itu sunat. Sebab tu kita tuan-tuan spray saja, tak merata pun sah. Kenapa? Kita tengok dah mengalir air, dah bergerak air. Bukan spray air statik. Maksudnya itu dipanggil syarat sah, mesti bergerak air ataupun mesti mengalir air. Dan ke-8, qala al-musannif rahimahullahu taala, ke-8 daripada 12 syarat sah. Ke-8 ini apa dia? Tidak ada perkara, ketiadaan sesuatu apa? Sesuatu perkara yang menafi, yang menegah, yang menhalang ia akan wuduk dan mandi. Tidak ada perkara yang menafikan sah wuduk dan mandi. Tidak ada perkara yang boleh menhalang ataupun yang boleh menafikan sah wuduk dan mandi. Apa dia contoh di sini? Iaitu haid dan nifas. Kalau dia mandi dalam keadaan darah haid masih ada, maka tidak sah status mandi wajib dia. Kenapa? Kerana darah haid itu dia panggil manik, benda yang menghalang dia daripada terangkat hadas. Tak boleh. Mandi dalam keadaan ada benda yang boleh menghalang daripada terangkat hadas, maka tak boleh. Dia panggil benda itu benda yang menjadi penghalang daripada sah, mandi. Contoh lain. Tu mandi. Contoh yang kedua, wuduk tuan-tuan. Kita ambil wuduk. Dalam keadaan kita mengambil wuduk sambil kencing. Wuduk, ambil wuduk, kencing pun keluar. Kencing tu tuan-puan, dia panggil sebab berlaku hadas. Kencing sebab berlaku hadas. Kita pula angkat hadas. Hadas perkara yang menyebabkan hadas duk berlaku. Tu dia panggil tak boleh. Tu dia panggil kencing, dia panggil sebab berlakunya hadas. Sebab tu kencing sambil ambil wuduk tidak sah. Tapi kalau begok tuan-tuan, begok dulu, jangan sambil ambil wuduk sambil begok, jangan buat tu, tak ada orang buat. Kalau buat luar biasa. Bukan luar tabi'inya, luar biasa tu. Kita begok dulu. Kami ambil wuduk. Boleh tak? Begok dulu, ambil wuduk. Ada dalam kitab, saya tengok kitab mana? Ada dalam kitab besar, Bajuri, saya lupa kitab mana. Salam Musibian, saya lupa masa mengaji kitab Salam Musibian. Tuan Guru bincang. Begok dululah. Lepas tu kita ambil wuduk. Boleh ke dia?
Dah tai ada di punggung tak basuh lagi, takkan nak ambil wudu? Boleh jawab dia. Cuma makruh. Sunnah sebelum ambil wudu bersih najis. Tapi kalau ada najis di badan kita, boleh ambil wudu. Terangkat hadas, ada najis. Cuma sunat, antara perkara sunat hilangkan najis di badan kita dan hilangkan mustakzar di badan kita, baru ambil wudu. Sebab tu orang mandi dulu baru ambil wudu. Kalau rajim lah, kalau tak rajim ambil wudu terus pun tak apa. Peluh-peluh pun boleh. Peluh tu mustakzar. Kalau najis pun boleh. Sah. Cuma makruh mengambil wudu dalam keadaan najis di badan dia. Maka dia ambil wudu, terangkat hadas, tapi najis masih ada. Boleh. Cuma dia kena bersihlah najis tu. Dia kena buanglah najis, tak boleh solat. Solat ada najis tak sah. Yang kata batal wudu itu, kalau dia ada wudu, dia begok, batal wudu. Kerana perkara yang membatalkan wudu. Kencing, perkara yang membatalkan wudu. Perkara batal wudu kan dia keluar sesuatu. Kita dah bincangkan perkara batal wudu. Ada 4 benda, ada 6 benda perkara batal wudu. Keluar sesuatu. Sama ada kencing, keluar sesuatu. Begok, keluar sesuatu. Melalui dubur atau kubur. Tak kisahlah sesuatu itu najis ataupun benda suci. Dia batal wudu. Sebab tu dia tak boleh sambil ambil wudu sambil kencing. Kerana kencing itu perkara menhalang. Tapi kalau kencing dulu baru ambil wudu, okey. Ataupun begok dulu baru ambil wudu, okey. Cuma kacau lah, kena tahulah teknik. Macam mana nak basuh begok sambil ada wudu, tak bagi batal wudu. Kena ada tahu cara dia. Sebab apa dia? Sebab kan kita bincang perkara batal wudu, sentuh kubur batal wudu, sentuh dubur batal wudu. Sebab itu kalaulah kita ada wudu, sentuh zakar kita pun batal, sentuh farah kita pun batal, sentuh lubang dubur pun batal. Lubang dubur itu yang batal, punggung tak batal. Jangan buat terlebih pula. Dengan punggung tak disentuh. Punggung boleh sentuh, tuan, tak batal wudu, sentuh punggung. Zakar saja batal, buah tak batal. Ini kau dengan buah-buah sekali. Buah tak batal apa? Boleh pegang pun ada wudu. Ini gatal pun takut nak garu. Garulah, dah gatal. Gatal mana buah? Jangan dipangkal itu. Pangkal tak boleh. Pangkal itu dikira zakar juga. Jangan kata, ustaz kata zakar. Ini pangkal zakar. Zakar lah tu, pangkal pun. Di hujung sampai di pangkal, dikira zakar semua. Buah bukan zakar. Nama pun buah zakar. Ini duduk sekali. Dia minta zakar di belakang, jadi semua. Buah zakar. Buah. Dan kita terlampau takut sangat. Dia panggil apa? Terlebih sangat. Tak boleh juga. Tapi jangan berani lebih pula. Lubang dubur pun sama. Yang lubang dubur tutupan bukan di tepi-tepi tu, tidak. Betul-betul lubang itu. Tempat yang kita basuh najis. Tempat itu batal wudu. Kalau orang yang begok dulu, ambil wudu. Kalau ambil begok dulu, kemudian ambil wudu, kemudian nak basuh, nak jaga tak batal wudu, jangan sentuh dengan lubang dubur. Kena pakai macam mana? Pakai sarung tangan lah. Boleh beri pakai sarung tangan kan? Asalkan bersih. Ataupun tak nak pakai sarung tangan, boleh pakai tangan orang lain. Tak batal lah. Pakai tangan orang lain. Yang tangan kita je batal wudu, pakai tangan orang lain. Tangan siapa? Carilah siapa yang sanggup batal. Bini kita, anak kita kan. Mudah, itu saja jawapan dia. Macam mana cara tak batal wudu? Basuh begok kita ketika kita ada wudu. Itu dia bincang dalam kitab. Saya masih ingat dulu ketika belajar dengan tuan guru kitab Salam Musibiyah. Tok guru bagi soalan. Dia kata macam mana cara nak basuh begok orang yang ada wudu, tak bagi batal wudu. Itu teka-teki dia. Barulah teka-teki ilmiah sikit. Nenuh fikir, pecah kepala kita. Mula-mula fikir tu, boleh ke tak wudu? Ya betul dia kata. Itu yang aku suruh fikir dia kata. Terfikir, boleh tak ambil wudu? Wudu dalam keadaan begok. Rupanya boleh. Cuma tapi jangan buat lah tuan, makruh. Jangan dulu buat. Boleh kita buat. Kita basuh begok dulu, ambil wudu. Sorry. Betul lah. Jangan ambil wudu dulu begok, itu batal. Itu batal. Habis. Itu ke-8 tu mana?
Tapi mandi lain tuan. Ini wuduk, mandi lain. Mandi ni dia panggil mandi wajib ni. Mandi ni tidak ada perkara yang membatalkan mandi. Tidak ada. Wuduk lain. Mandi wajib ni dia tidak ada perkara yang membatalkan mandi. Boleh mandi sambil kencing pun boleh. Sambil kencing boleh mandi. Dia akan ada kecil je tak boleh. Sebab kencing kan perkara batal wuduk. Mandi ni tak apa. Mandi wajib ni sambil duduk mandi wajib sambil kencing dalam air. Dia menyelam. Mandi wajib sambil menyelam dalam kolam, dalam laut. Sambil menyelam, sambil kencing, sambil niat. Aku mandi wajib. Dah lah kencing. Buruk perangai dia. Ada orang tuan-puan nak kencing di laut, di sungai kan payah nak. Orang tengok kencing menyelam. Menyelam kencing, tengok berbuih naik. Rupanya dia buat perangai tu. Dia kata mudah. Itu cara mudah. Nak cari mana, dia kata ada orang tengoklah kencing ikut dam. Baik kencing dalam sungai. Kencing dalam sungai. Dan ke-9 tuan sikit lagi kita nak isyarah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kita habiskan ni simple-simple ni. Kemudian tajuk baru bulan depan ataupun minggu akan datang tajuk baru. Tajuk baru agak special tuan-puan. Kita kena belajar tajuk ni supaya apa isu berlaku. Tajuk minggu depan dia panggil ambil wuduk orang yang ada daimun hadas. Daimun hadas. Yang ni orang yang ada kes tertentu. Tu minggu depan kita nak tahu bagaimana cara ambil wuduk orang yang datang darah haid selalu. Datang istihadah. Dia bukan haid, bukan nifas, tapi datang darah. Dia wajib solat ya, tapi wuduknya macam mana? Orang yang silsil bol. Silsil bol ni kecing tak lawah. Kecing sedia keluar, nitik tak pakai pampers lah. Pakai pampers. Ataupun dia panggil silsil rih. Silsil rih ni dia tembak sedia. Punggung dia keluar ni. Tak sempat 2 minit nak solat. Kalau sempat 2 minit, contohnya solat subuh 2 minit. Solat isyak 5 minit. 5 minit dia boleh tahan. Boleh tahan daripada keluarnya. Kuat dia punya ketahanan dia kuat. Pertahanan dia kuat. Tapi lepas 5 minit, tak boleh tahan. Kena lepas juga. Itu okey. Wajib dia ambil wuduk seperti biasa. Tetapi orang yang silsirih, dia tak sempat solat walaupun 4 rakaat. Dia akan keluar ni. Macam mana cara nak ambil wuduk? Itu akan datang. Tapi kamu dulu malam. Ke-9, ketiadaan mempalin, menukar. Ini mudah je tuan. Akan niat bagi yang lain. Yang ini tidak menukar niat ataupun tujuan wuduk atau mandi itu dengan tujuan yang lain daripada keduanya, daripada mandi ataupun wuduk. Dia tak tukar niat mandi, dia tak tukar niat wuduk kepada basuh yang lain. Mana contoh? Seperti niat tabarruk, seperti niat bersejuk semata-mata. Bukan niat mandi dah, dia tukar daripada mandi ni nak niat untuk menghilangkan dia panas. Daripada asal mandi wajib, tiba-tiba ditukar ditukar mandi untuk menghilangkan panas. Itu tidak sah. Tukar. Tapi kalau serta okey. Dan okey. Mandi ni mandi apa? Mandi sunat hari Jumaat. Mandi ni mandi apa? Mandi wajib. Serta ataupun sambil-sambil nak menghilangkan panas sangat ni. Tu okey. Tak menghilangkan, tidak panggil tidak menahalam. Sah. Tetap sah. Kenapa? Kerana dia tak tukar. Dia masih kekal niat, cuma tambah. Itu dia panggil isytirak, niat sah. Yang tukar terus semata-mata tanpa niat ni, tanpa dam ini, tanpa sambil ini, itu tidak sah. Contoh wuduk, dia basuh muka, niat apa? Bukan lagi niat wuduk, niat untuk menghilangkan kotoran di muka. Bangkit pagi ni kotor muka 2-3 jam tidur ni, banyak radikal bebas ni nak basuhlah dengan air. Ambil wuduk dah, tukar dah. Itu yang kata tak boleh. Tapi sambil ambil wuduk, cuma sambil nak bersihkan benda yang ada di muka. Sambil kotoran-kotoran di muka ni hilanglah. Yang tu sah. Baik, saya tahu. Dan ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ke-10-nya daripada 12 syarat sah wuduk dan mandi. Bahawa, ni wajib tuan-tuan bahawa melebih akan basuhan
daripada qadar yang wajibnya dan hendak merata akan basuhannya. Baik, ke-10 ni bahawa melebih akan basuh daripada qadar yang wajibnya. Okey, basuh ni tuan-tuan, dia ada sempadan ni, kita dah bincang juga sebelum daripada ni syarat cara basuh setiap border, setiap anggota. Dia anggota tu dia ada sempadan wajib dan sempadan sunat. Maka cara sah mesti lebih daripada kadar apa? Lebih daripada garisan ataupun kadar yang wajib. Tak boleh ngam-ngam, tak boleh. Kena lebih sedikit, itu wajib. Lebih banyak daripada sedikit baru sunat. Ini kita dah bincang sebelum daripada ni. Contohlah, kita ulang sekali lagi tuan-tuan, yang kata syarat sah ni. Ini buku dia panggil apa nama ni, tangan hingga siku. Ni siku ni. Yang bulat ni siku. Maka bulat ini dia tak termasuk kawasan wajib basuh. Kerana tangan ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tu apa dia? Tangan kamu ilal marafiq, hingga di sini dia panggil intahaul ghayah, bukan liidkhaul ghayah. Maksud apa? Maksud hingga ini ada takat dia. Setakat mana? Setakat bawa panggil apa ni? Maraf, siku. Setakat siku. Siku bukan. Itu ilah. Ilah tu dipanggil intahaul ghayah. Bukan termasuk, bukan. Tak termasuk siku. Maka sempadan betul-betul adalah ni, bahagian siku. Ini kan siku, sempadan dia ialah siku dan lengan, tangan, lengan. Maka syarat sah tuan-tuan, wajib dilebihkan sedikit sahaja daripada siku. Itu syarat sah. Maksudnya tuan-tuan, kadar wajib itu mesti dilebihkan. Bukan sunat lebih sedikit. Maka lebih 1/2, lebih keseluruhan semua siku, itu sunat. 1/2 dah dapat sunat, maksudnya kita separuh siku. Ada kadang-kadang kita tengok budak-budak, anak-anak kita kan, tuan-tuan dari sekolah rendah ni, baru-baru nak belajar, dia hantar separuh saja. Ada kita kata tak sah tu, separuh siku, dia kena semua siku. Tak, bukan tak sah. Sah, cuma tak sempurna yang sunat. Sunat dah, walaupun separuh siku, kita dah dapat kadar sunat. Kenapa? Kerana kadar wajibnya lebih sedikit sahaja daripada kawasan siku. Dan ulama tidak bincang sedikit ini berapa. Asalkan sedikit. Bukan 1/2. Bukan 1/3. Bukan 1/4. Asalkan sedikit kawasan siku dah dikira wajib. Maka lebih sedikit itu baru bincang sunat. Yang afdalnya tuan-puan, yang lagi baiknya ialah semua siku. Maknanya kita duk basuh selama ni atas siku tu cantik tu tuan-puan. Itu cara yang terbaik. Atas siku. Itu syarat yang ke-10, syarat yang ke-10. Baik, ke-11 tuan-puan. Sikit lagi sebab dia mudah saja. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Yang ke-11-nya bahawa tahqiq, confirm, ia akan sesuatu yang menghendaki ia sesuatu itu bagi wudu dan mandi. Maksud apa ni tuan-tuan? Maksud dia confirm kena ada hadas. Itu tahqiq. Tahqiq yang ni confirm ia akan sesuatu yang menghendaki ia sesuatu itu bagi wudu dan mandi. Ia orang yang nak ambil wudu dan nak mandi ni, dia kena confirm apa? Dia kena confirm ada benda, ada sebab yang dia nak kena ambil. Maksud apa? Bahasa mudah, ada hadas. Sama ada kecil ataupun hadas besar. Kena confirm, tak boleh ragu-ragu. Kalau dia ambil niat dalam keadaan ragu-ragu, batal ke tidak? Batal ke tidak? Batal ke tidak? Tidak sah niat dia. Kenapa? Syarat sewudu, tahqiq, yakin, confirm ada hadas. Sebab tu kita dah cerita tadi, kena confirm kan ada hadas.
Kalau duduk main ragu-ragu, batal ke tidak, kembali pada asal, tak batal. Najis ke tidak, kembali pada asal, tak batal. Tak najis. Melainkan asalnya tak ada wuduk lain. Tuan-puan, tadi kita datang surau, di rumah tak ambil wuduk. Di rumah confirm tak ambil wuduk. Ingat tak? Ingat, confirm tak ambil wuduk. Sampai di surau, gaya nak takbir Allahu Akbar, ragu-ragu. Ambil wuduk ke? Ada wuduk ke tidak? Ada wuduk ke tidak? Ingat, di rumah tadi, ambil wuduk ke tidak di rumah? Confirm. Dia ingat di rumah tadi tak ambil wuduk. Memang tak payah duduk ragu-ragu lah yang tu. Tak payah ragu-ragu. Memang tak ada wuduk pun. Memang confirm pun. Ragu-ragu ni, dia kembali pada asal. Tengok asal. Asal ada ke tidak? Asal memang ada. Maka memang dia ambil wuduk asal. Kalau asal dia ambil wuduk, memang kira ada. Kira ada. Sama juga dengan 3-4 rakaat. Tuan-tuan kena ambil ia yakin. Kalau 3-4. Kita syak 3 rakaat ke 4 rakaat. 3 rakaat ke 4 rakaat. Ambil ia yakin. Yakin apa? Yakin 3. Tambah satu lagi. 4 ke 5. 4 ke 5. Yakin 4. Tak perlu tambah lah. Yakin 4. Tak yakinnya 3, 4, 3, 4. Yakin 3. Yang syak 4 tu. Kena tambah satu lagi. Sebab kita ambil yang yakin tu. Yakin pun 3. Kena tambah satu lagi. Habis, last kali tuan. Yang ke-12, bahawa ia membasuh. Bahawa membasuh ia orang yang nak ambil wuduk tadi dan mandi wajib tu, akan anggota yang bertambah, yang menyerupai ia yang anggota tadi dengan yang asalnya. Tu wajib basuh. Kalaulah anggota itu anggota yang sama. Mandi wajib kena basuh semualah. Kalau ambil wuduk kena tengok. Kalau tangan dia tu tangan asal wajib basuh. Dia ada 2 tangan kiri, 2 tangan kanan. Yang asal tu. Yang asal kena basuh. Kedua-dua. Bukan yang baru tak wajib basuh. Tangan yang baru. Walaupun duduk sebelah kiri. Dan kita dah bincang, maksud basuh 2 tangan, itu tangan yang berada kawasan kiri dan tangan yang berada kawasan kanan. Kalau tangan naik di depan, naik di dada, tak wajib basuh. Tangan naik atas belakang, tak wajib basuh. Karena peraturan basuh 2 tangan, iaitu kiri dan kanan. Bukan 2 tangan ni maksud 2 bilangan, bukan. 2 posisi. Kalaulah ada 4 tangan pun, berada pada 2 posisi ni, kiri dan kanan, wajib dibasuh. Jangan tuan-tuan faham maksud 2 tangan itu bilangan tangan. Tidak. 2 bilangan, 2 tangan itu 2 kedudukan tangan. Bahagian kiri, kawasan kanan. Kita ada 3 tangan kiri, wajib basuh ketiga-tiga. Tapi tangan yang asal, bukan tangan yang baru. Contohlah, umur 70 baru tumbuh satu lagi tangan. Hebat dia. Baru tumbuh, tangan baru. Tak wajib basuh, untuk tangan baru, bukan asal. Tapi mandi wajib, wajib. Dia lain. Mandi wajib tuan-puan, walaupun baru tumbuh tangan, umur 70 tahun tumbuh, maka protein lebih. Grow dia punya sel dia tu luar biasa. Perkembangan sel dia tu luar biasa. Hingga tumbuh satu lagi tangan. Ajaib betul. Kalau mandi wajib basuh. Tapi kalaulah dia wuduk, tak wajib basuh. Kerana itu tangan yang baru. Habis. Sambung ke datang tuan. Dan mana sambung mana? Dan tambah, betul tu. Dan tambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurah 3 syarat pula. InsyaAllah tuan-tuan kita akan bincang minggu akan datang. Tajuk baru, tambahan tajuk baru ini, iaitu peraturan mengambil wuduk bagi orang yang ada isu tertentu. Orang yang dalam keadaan darurah, dalam keadaan special case, isu tertentu seperti keluar kencing tak lawas yang kita sebut tadi, sisirih, dan juga yang kita sebut tadi istihadah darah keluar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil
waj'alna minal ulama'il 'amilin, waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.